Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan HPA Herbal Penawar Al-Wahidah, warisan khasiat pengawal sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci. Tekan button like, anda share dan kongsi video live ini bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di petang-petang ini sekali lagi bersama dengan Pak Haji ya, sambil kita mempelajari tentang rahsia-rahsia penciptaan pada langit dan bumi ini. Begitulah dibayangkan sifat-sifat orang beriman ini, dia sentiasa melihat apa yang Allah Ta'ala ciptakan itu yang membawa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam penelitian kita ni, kita masih lagi bercakap tentang ikan hiu ataupun ikan yu yang menarik sekali dalam hadis sahih ni. Hadis Bukhari menceritakan bagaimana seorang pendeta Yahudi datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya apakah dia makanan yang pertama sekali yang akan diberikan, yang akan dihidangkan kepada ahli syurga. Masya-Allah. Ini satu yang menarik, di mana Rasulullah SAW menyebut bahawa akan diberi daripada hati ikan paus, ikan whale. Whale itu yu. Yu jenis yang besar itu, yang sampai dipanggil besarnya itu sampai 12 meter. Yang paling besar pernah ditemui 12.2 meter apa lebih, begitulah. Besar sekali ya, maksudnya whale yang besar itu. Dia ambil hatinya atau di hujung hatinya itu, disebut sebagai di sekerat hatinya yang hujung itu. Pak Haji dah cerita dah bahawa ulama-ulama turut berbincang kenapa dikatakan di hujung hati whale ini, hati paus ini, kerana kata ulama itu adalah kehidupan yang terakhir, perjalanan yang terakhir. Maksudnya di syurga tu habislah dan sebagainya. Tetapi menarik ya, di dalam dunia pengobatan kita menarik untuk kita mengupas ya, bahawa hidangan yang pertama, ya bukan yang kedua, yang ketiga, hidangan yang pertama yang diberikan kepada ahli syurga. Masya Allah. Jadi subhanallah, dia adalah daripada sejenis ikan yu ataupun ikan hiu yang disebut sebagai whale ataupun ikan paus ya. Masya Allah, sejenis mamalia yang melahirkan anak. Masya Allah. Baik, di sini juga kita melihat kalau kita katakan di sudut renungan kita secara umum lah ya, apa yang membezakan ikan paus ini dengan manusia? Beza ni, nak buat satu perbandingan di antara buah apple dengan buah durian. Bolehkah buat perbandingan ni? Tak mengapa, mari kita cuba lihat sedikit ya. Kita cuba lihat sedikit bahawa memang sama seperti mana yang Pak Haji sebutkan DNA dia. Ini yang Pak Haji menarik tu, pasal nak cerita pasal DNA dia ni. DNA yang ada pada ikan hiu ini lebih besar, 2,5 lebih besar daripada yang ada pada manusia. Jadi ini satu yang istimewa ya. Yang macam mana kita nak faham bahawa DNA ni adalah merupakan yang Pak Haji duduk sebut bahawa lembu yang gila tu, dia ataupun lembu yang sakit tu, maka DNA dia tu boleh terdapat dalam susu lembu. Jadi bila anak-anak itu dia ambil susu lembu, dia boleh mentransferkan sakit daripada sakit lembu tu masuk ke dalam tubuh badan anak tersebut. Kalau sistem imun dia tidak kuat, peminahan DNA daripada DNA lembu tadi yang masuk ke dalam susu yang diminum di dalam susu formula yang kita minum. Jadi oleh sebab itu maka biasanya Pak Haji selalu sebut bahawa penyakit sekarang ni banyak. Penyakit kepada lembu ni kuku dan mulut. Dan juga penyakit kerana banyak sangat kimia yang diberikan, termasuk lembu sapi ni kena penyakit gila abnormal lah.
Gila abnormal. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita bercakap tentang gila itu, salah satunya ialah sel yang gila. Sel yang gila itu diperbetulkan oleh DNA ikan U yang kita gunakan dalam syak katilak atau syak katilis. Masya Allah, hebatnya yang Allah Ta'ala ciptakan kepada kita. Alhamdulillah. Jadi di dalam syurga ni, bila Allah bagikan manusia itu makan dengan hati ikan hiu, Masya Allah, itu satu penghormatan yang besar. Penghormatan kepada ahli syurga dan penghormatan kepada pilihan, makanan pilihan. Jadi kita kena lihat dekat sini. Kalau Allah yang cerita macam tu, macam kita duduk belajar. Kalau Allah ceritakan dalam syurga kita dah makan zanjabil, berartinya ambil perhatian. Zanjabil ni dikenali sebagai long life herb. Halia lah, dikenali sebagai herba untuk apa dah? Untuk hidup yang panjang. Soalnya dekat sini kita ni ambil juga, tapi kita ambil sikit-sikit. Sama juga macam ulam gaga. Ulam pegaga, kita selalu ambil pegaga. Memang bagus, pegaga ni memang bagus untuk jantung, untuk otak, untuk ginjal. Tapi yang kita makan tu sikit sangat. Pula yang kita makan tu pucuk pegaga, buat ulam-ulaman, buat lalap dan sebagainya. Padahal pegaga kekuatannya di mana? Kekuatannya pada akar dia. Dalam satu penelitian mendapati bahawa kekuatan pegaga itu pada akarnya. Jadi oleh sebab itu kita kena ambil dengan akar-akarnya sekali. Tetapi berapa banyak yang kita makan? Mungkin sedikit saja. Jadi apakah piring kita itu sudah seimbang? Ada sayur, ada buah, ada nasi, ada sumber protein dan juga dia punya sebagainya. Sudah tentu kebiasaan yang Pak Haji selalu nampak lah. Selalunya sayur ni kalau anak-anak muda lagilah tak jumpa sayur. Dia hanya junk food, instant food. Jadi kalau junk food, instant food, tubuh badan kita terakumulasi dengan racun. Macam mana nak keluarkan racun tersebut? Kalau jus pun kita tak suka makan. Jus pun kita tak suka minum. Ya, jadi itu adalah antaranya. Yang selalu diambil ialah makanan-makanan instant. Jadi itulah menyebabkan berbagai lagi penyakit yang muncul. Jadi kita nak buang racun dalam tubuh badan itu, bagaimana? Kena ada satu program. Apa dia? Salah satunya menggunakan daripada hiu. Minyak squalene. Kita tengok minyak squalene. Minyak squalene tu minyak yang diambil daripada hati hiu. Banyak sekali dia punya kelebihannya. Apa pembuktiannya? Kalau kita ambil mencantikkan kulit. Kalau kulit kita cantik, berartinya anggota di dalam pun menjadi cantik. Orang kata baik di luar, bagus di dalam. Jadi squalene ini salah satu daripada menghilangkan stres oksidasis. Apa yang maksudkan dengan stres oksidasis ini? Iaitu menghilangkan radikal bebas yang ada dalam tubuh badan kita. Oksigen, singlet oksigen. Itu adalah antaranya. Jadi itu yang lebih penting, dan membanyakkan oksigen. Oksigen yang O2 itu. Memperbanyakkan, memperkayakan oksigen di dalam tubuh badan kita. Baik, dulu kita pernah mungkin Bapa Ibu pernah dengar pasal ozon ya. Ozon ini macam itulah. Orang yang nak bagi sihat, dia masukkan oksigen di dalam tubuh badannya, itu namanya ozon. Jadi bila dia masuk saja oksigen ini di dalam blood circulation kita, ya, dimasukkan itu darah kita yang berwarna merah kehitam-hitaman bertukar semula menjadi warna merah muda. Merah yang mempunyai oksigen yang tinggi. Dia tidak jadi gelap saja. Jadi itu adalah antaranya yang boleh dibuat melalui menggunakan ozon. Ya, menggunakan ozon. Jadi mengozonkan, mengoksigenkan darah tersebut. Kalau dalam kita, macam mana kita nak mengoksigenkan? Iaitu dengan menggunakan squalene. Gunakan minyak daripada squalene, minyak daripada hati ikan hiu, atau guna syak katilis. Itu sama seperti ozon lah. Masya Allah, Masya Allah. Dulu ni
Pak Haji ada sebuah klinik, yang bekerja di klinik tersebut seorang doktor. Ya, doktor kita buat dia panggil satu terapi di mana dimasukkan vitamin C. Dia panggil vitamin C terapi, dimasukkan dalam darah tersebut. Itu mahal juga buat itu. Jadi bila seseorang itu dia masuk vitamin C itu, masa tu kita buka di Gombak. Kita buka di Gombak dan ada doktor yang kerja kat situ. Sebab nak masukkan darah ni, dia kena ada seorang doktor dan ada lesen, izin dia untuk buka. Masya Allah. Jadi vitamin C ni kalau kita dah masuk ke dalam tubuh badan seseorang, dia jadi seperti ketagihan. Sebenarnya bukan ketagihan, tetapi apa? Bila dah masuk vitamin C ini, dia release, dia relax, dia tenang. Jadi sebulan kemudian dia jadi berat pula, dia pergi untuk nak masuk lagi. Sebab apa? Dia rasa tenang, rasa ringan. Itu kaedahnya kalau dalam pengobatan Islam, dia adalah al-hijamah. Al-hijamah. Rasa masuk vitamin C di dalam tubuh badan kita sama juga dengan rasa orang buat hijamah. Hijamah macam tu juga, tenang, relax dan juga sebagainya. Jadi sebab itu di sini Pak Haji nak hapuskan, nak hapuskan fahaman buruk terhadap al-hijamah, mengatakan ini ada ketagihan, ada kecanduan. Bukan begitu. Tubuh badan kita ni dia ada rekod. Kalau kita ambil satu herba menenangkan kita, dia kod, dia ada kodenya. Kalau kita hijamah, lepas hijamah tu dia rasa tenang, rasa relax saja sebagainya, maka dia akan letakkan kodenya di situ. Maka ketika tubuh badan kita lelah, maka dia recall, dia panggil semula memori tersebut. Maka itulah wujudnya sebuah perasaan untuk kita nak melakukan al-hijamah. Sama juga dengan vitamin C. Jadi kalau dalam ikan hiu ini pun sama juga. Jadi bila kita ambilnya, kita boleh ambilnya setelah kita ambil kurang lebih dalam 2 minggu, kita dapat merasa perubahan dekat hati kita. Rasa gembira, rasa agak sikit tenang lah. Bukan senang nak dapat hati yang agak sikit tenang ini. Ya. Jadi bila kita sudah ada gitu, kita tidak mau hilang. Kita mendapat satu yang berharga. Misalnya pen inilah. Pen ni taklah mahal lah. Pen ni misal kata, andai kata pen ini dihadiahkan oleh orang yang kita hargai dia. Ya, misal kata ini sebagai contoh saja, raja lah, mana raja negara mana bagi kepada Pak Haji dia punya pen ini. Pak Haji akan pegang. Betul lah. Yang kita suka pegang 2 tangan. Betul. Jadi bila kita pegang itu, kita tidak mau hilang. Ya, sebab kita sayang. Macam anak kecil lah, bila kita bagi dekat dia buah apple lah, dia pun pegang buah apple tu, pegang letak sini. Bila kita minta balik, dia tak mau bagi. Sebab apa? Kalau kita ambil juga, dia menangis. Pasal apa? Dia merasakan dia sudah punya ketenangan, dia rasa gembira, dia rasa tidak makan buah itu, tiba-tiba kita ambil. Begitu juga orang yang mengambil squalene, orang yang mengambil syak katila, dia rasa dia tidak mahu untuk dia meninggalkannya. Sebab apa? Sebab dia rasa satu ketenangan, satu ringan kepada tubuh badannya. Itu buktinya kenapa bila seorang itu berubah daripada kimia ke herba, dia sudah tidak mahu lagi tinggal herba. Biasanya kalau kita bertanya seorang tu, dah berapa lama dah gunakan herba? Dia atas 10 tahun. Macam mana boleh istiqamah sampai 10 tahun ini? Salah satunya kerana dia sudah merasakan nikmat daripada herba tersebut. Macam Pak Haji selalu sebutlah, kalau siapa ambil kopi ni berterusan, kopi ya, contoh ya, ni kopi merah, jambu merah, ambil berterusan. Apa dia? Dia akan rasa ada satu perkara yang berlaku pada dirinya. Apa dia? Yang pertama, dia lupa ingatan. Ya, lupa apa? Lupa bila tarikh terakhirnya dia ke rumah sakit. Kalau dulu dia pergi setiap bulan, mungkin 2 minggu sekali, dia ada
Penyakit asma lah. Pergi. Tapi dengan dia istiqamah yang ni, asmanya sudah tak kambuh lagi. Asmanya tidak berulang lagi. Ni, berapa banyak orang yang dapat tinggal inhaler dengan minum ini. Ya. Cuba kita membandingkan di antara minum kopi dengan guna inhaler yang mana yang lebih baik. Kadang-kadang bila tak boleh bernafas itu, tak boleh bernafas, kita terpaksa lari ke rumah sakit, letak itu gas yang besar itu dan juga sebagainya. Bagaimana kalau dia rutin ambil pada setiap hari? Sebelum datangnya asma itu, dia jangan datang lagi. Jangan datang sampai kapan-kapan. Boleh tak? Boleh. Tapi dia kena rutin. Soalnya ialah kita tidak mau jadikan ini sebagai satu ubat. Jadi kalau kita jadikan dia sebagai satu ubat, kita ambil satu hari 3 kali lah. Tetapi kalau kita macam sekarang ni, satu hari 2 kali waktu kita berbuka, dan juga waktu bersahur. Boleh ambil juga daripada black radix. Bila kita ambil itu, Masya Allah, asma kita pun tak jadi. Begitu juga dengan syak. Syak ini kerana dia juga menghilangkan asma. Dulu ni Pak Haji ingatlah kalau bapa saudara Pak Haji lah dulu, kalau dia ubat untuk orang asma, dia akan bagi syak dulu. Apatah lagi ni yang ada dia panggil batuk kering. Batuk kering sampai kurus gitu, itu syak. Kalau tak ambil syak, dia kurus sampai tinggal tulang dan juga kulit saja. Itu dia di antaranya. Cuma penambahan syak. Ini yang Pak Haji nak ceritakan pada hari ini ialah bagaimana syak digunakan secara sinergi. Misalnya orang yang kena batuk kering, kita gunakan syak. Syak betul dah, tapi mesti sinergi dengan apa? Probumin plus dengan BCO. Dah betul dah. Probumin plus dengan BCO. Jadi dengan pengambilan syak sebagai obatnya, probumin dan BCO untuk penyembuhannya sampai ke penyembuhan yang total, maka berlakulah sebuah kesembuhan. Itu disebut sebagai sinergi. Itu dipanggil art of healing. Itu ada antara. Sama juga dengan orang yang ada masalah prostat. Macam mana cara nak hilang prostat? Ya betul, guna syak. Guna syak. Tetapi nak guna dengan apa? Nak sinergi dengan apa? Sinergi dia dengan Fisalin B. Fisalin B, kapsul Fisalin B itu. Kalau kami tak ada kapsul Fisalin B, nak ambil apa? Sinergikan dia dengan pokok tutup bumi. Pergi rebus pokok tutup bumi tersebut. Hebat. Macam mana kalau kena pula breast cancer? Apa yang kita nak sinergikan? Sinergi dia dengan bajakah. Syak ketelis, ikan mewakili laut, bajakah mewakili bukit. Subhanallah, kalau boleh disinergikan lagi dengan sirih plus, lagi bagus. Lagi bagus, Masya Allah. Kalau orang asma, macam mana? Syak, sinergi dengan jahe. Kalau di Indonesia kita ada jahe rambat. Jahe rambat, Masya Allah. Kalau di Malaysia tidak ada jahe rambat ini, kita sinergikan dengan apa? Syak sinergi dengan kopi radik jahe. Kopi radik halia maksud Pak Haji. Itu ada di antaranya cara kita mensinergikan. Macam mana kalau orang tu tak boleh tidur malam, gelisah saja, tak boleh tidur, fikir macam-macam. Ya syak, memang syak, betul. Tetapi ambil dengan radik Himalaya. Radik Himalaya begitu. Itu dia punya art of healing. Cara kita nak merawatnya. Kenapa ambil radik Himalaya? Kerana radik Himalaya itu lebih dingin. Orang yang tak boleh tidur malam tu panas. Panas ada dua. Panas sebab makanan, metabolisme. Ya, sebab itu orang kalau dia panas. Yang kedua, panas kerana fikiran. Fikiran tak henti. Fikiran tak berhenti, terus saja berfikir. Kita kena ingat ya, ada satu dalam hidup kita. Kita boleh berfikir memang bagus. Ya, kita boleh menyesal dengan yang lepas. Tetapi jangan putus asa. Ada dua perkara ni. Satu menyesal, satu lagi putus asa. Menyesal tu boleh, kerana syarat bertaubat itu adalah menyesal. Tetapi putus asa bukan sifat orang Islam. Bukan sifat orang Islam. Putus asa ini adalah sifat daripada orang yang tidak percaya kepada Islam.
Orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah, dia tetap dia bersyukur dengan apa juga yang ditentukan. Masya Allah, kita tak habis fikir ya. Tak habis fikir kalau kita fikir Adam makan buah khuldi itu, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Siapa Rasulullah? Habibullah, kekasih Allah. Masya Allah. Adam bertaubat. Adam bertaubat dan Allah terima taubatnya. Tetapi apabila Allah menerima taubatnya Adam, satu hadiah untuk kita ialah Habibullah, kekasih Allah. Maka lahir ya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, seperti mana yang Pak Haji sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia bukan hanya jadi qudwah, bukan hanya jadi contoh, tetapi dia adalah kekasih Allah. Cuba kita membayangkan kalau seorang itu berkasih, kita boleh sebutlah saya ni hamba Allah. Kita boleh sebut kepada orang, kita tulis bagi wang lah, hamba Allah. Jika sikit tulis hamba Allah, kalau banyak dia tulis nama dia. Masya Allah. Tapi apa-apa ikhlas, tak mengapa. Soalnya ikhlas ya, Allah Ta'ala dia pandang hati. Dia pandang hati. Baik, apa yang Pak nak sebutkan ini, bahawa kita boleh mengaku saya ni hamba Allah, tapi Allah mengakukah kita ni hamba dia? Tetapi Rasulullah SAW ini dia dapat sebagai Habibullah, kekasih Allah. Allah yang memberikan kepada kekasihnya. Sebab tu Masya Allah ya, siapa yang hampir dengan kekasihnya, maka dia hampir juga dengan Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW sebut, kamu tak akan sampai ya keimanan yang sepenuhnya selagi kamu tak cinta aku, cinta Rasulullah itu lebih pada kamu mencintai yang lain. Hatta diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri pun tak boleh. Cintanya siapa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada semuanya dan segala-galanya. Anaknya, ya lebih pada anaknya. Keluarganya, ya lebih pada keluarganya. Harta bendanya, ya lebih pada harta bendanya. Siapa yang paling tinggi? Rasulullah. Siapa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu kita diajar, cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta ni selalu tersebut-sebut namanya. Tengah-tengah duk makan pun tersebut nama. Siapa pula buat makanan ni? Tersebut. Dia nak lihat apakah orang yang dicintainya yang buat makanan tersebut. Dia bukan kira sedap ke tak sedap. Dia tak kira pulut tu liat ke tak liat ke. Dia apa jadi. Dia pasal yang dia buat tu siapa yang buat. Itu dia. Itu yang penting. Siapa yang buat dia tu. Jadi begitu juga dengan siapa yang dia cintainya. Aku malu dengan Rasulullah. Sebab itu kalau kita nak muraqabah, kita nak buat kita ni seperti mana, dalam mana-mana tempat cuba kita anggap. Bukan anggap. Sebab kita jadikan, kita fikirkan bahawa dalam majlis tersebut itu ada Rasulullah. Macam mana? Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, bila kita sebut Rasulullah, sebut sallallahu alaihi wasallam. Nanti orang yang paling bakhil ialah orang bila disebut nama aku dia tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu di antaranya. Cuba bayangkan kalau dalam majlis inilah Pak Haji sedang bagi kuliah, kata begitu contohnya Rasulullah SAW duduk dalam majlis ni. Agak-agak muka Rasulullah itu seperti apa? Tersenyumkah dengar kuliah daripada Pak Haji sampai ni, atau bermasam muka, atau Rasulullah berpaling muka daripada tempat lain? Wa na'udzubillah. Begitulah hidup kita. Di mana saja kita berada, rasakan seolah-olah macam kita duduk dalam sebuah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang penting. Jadi bila kita sebut tentang tip nabawi ini, tip yang berbingkaikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh keluar. Tak boleh keluar daripada situ. Apa dia? Tujuan pengobatan menyatukan hati. Menyatukan hati apa? Menyatukan hati agar dia bertakarub dengan Allah. Satu. Tujuan pengobatan ialah persaudaraan.
Kalau pengobatan itu boleh mencontohkan persaudaraan, boleh menyebabkan berlakunya perpisahan suami isteri dan sebagainya, macam mana? Itu bukan tujuan pengobatan. Jadi oleh sebab itu kata-kata kita, ya, ucapan yang kita nak sebutkan itu mesti ucapan seperti Muhammad Iqbal. Masya Allah, Muhammad Iqbal yang Pak Haji pergi tengok. Ya, sejarah lah kita membacakan Muhammad Iqbal ni. Kalau orang sakit dengar ucapan dia, jadi lega terus. Ini kita, orang sakit jumpa dengan kita lagi teruk, lagi sakit. Itu yang selalunya berlaku. Itu yang Pak Haji duk pesan kepada herbalis, jangan sampai orang yang tak sakit jumpa kita jadi sakit. Apa tak sakitnya? Dia tengok orang tu datang, dia kata, mari sini aku tengok tapak tangan kamu. Dia tengok tapak tangan, dia kata, ini sakit jantung. Kalau tak dirawat betul-betul, 1 bulan 2 bulan kena serangan jantung. Orang tu yang kuat-kuat jadi lemah selalu. Betul ke aku tu? Tak betul. Rasulullah SAW itu orang sakit jumpa dengan Rasulullah bagi pil yang pertama. Apa dia? Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubat. Pil. Dia membuatkan sebuah harapan. Jadi begitu. Jadi oleh sebab itu adab kita pun macam tu juga. Kalau orang jumpa dengan seorang perawat, dia mesti rasa dia memberi semangat. Bapa ibu pun begitu juga. Kalau bapa ibu mendengar Pak Haji bagi kuliah ini menyebabkan makin down, salah. Dia tidak mempunyai daripada dasar pengobatan. Tetapi kalau dengar Pak Haji cerita ni macam mudah-mudah saja, dia jadi semangat untuk aku jadi semangat balik untuk ambil ubat herba ni. Betul. Sebab itu ulama kata kalau kita nak berguru ya, ini maksudnya berguru dalam soal-soal apa pun ya, yang guru itu dapat memindahkan daripada syak kepada yakin. Itu dia antaranya. Bila kita pergi belajar dengan satu orang guru, dengan imam, ya, imam dengan ustaz-ustaz, dengan tuan-tuan guru, dia boleh pindah hati kita ni, dia boleh pindah daripada keraguan, daripada syak, daripada lemah, tiba-tiba kita duduk dalam majlis dia, kita menjadi kuat. Betul guru. Itulah guru. Belajarlah. Tapi kalau kita pergi belajar dia semakin lama semakin semak, semakin rimah, semakin resah, bukan guru. Pindahlah, cari guru lain. Bukan hanya kepada orang lain, termasuklah kuliah Pak Haji pun, kalau bapa ibu dengar jadi begitu, jangan ikut. Sebab tujuan pada pengobatan ialah membentuk willpower, iaitu semangat yang ada di dalam tubuh badan kita. Itu yang diajak oleh Nabi SAW. Itu adalah di antaranya. Jadi kita kembali semula kepada kepada syak, ya. Baik. Bila kita bercakap bahawa syak ini gunanya untuk menyembuhkan luka, misalnya, kita kena juga mensinergikan dengan apa? Sinergikan dengan herba yang lain. Herba yang lain yang cepat heal ialah apa dah? Spirina. Spirina. Boleh tak kita sinergikan syak dengan spirina? Boleh. Sangat-sangat bagus. Malah boleh kita sendiri juga dengan gamat. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa kita mesti ada sinergi. Ya, sebab bila kita ambil syak itu betul dah, dia mengubati luka, tetapi mesti disinergikan juga dengan sesuatu yang boleh mempercepatkan kesembuhan untuk luka tersebut. Jadi sebab apa kita perlu sinergi ni? Sebab yang pertama, kita bukan ekstrak. Syak kita bukan ekstrak. Kebanyakan syak tu dia orang ekstrak, tetapi Pak Haji tak suka ekstrak daripada dulu lagi. Sebab apa? Pak Haji nak sealami mungkin. Sebab dalam pelajaran ilmu herba yang terbaik ialah herba yang diambil sealami mungkin. Kalau boleh ambil jus buah tu lagi bagus. Tidak mengalami sebarang proses. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Begitu juga bila kita sebut kata syak ini sebagai antikoagulatan darah, anti pembekuan darah. Ambil syak ini dengan omega 3. Ambil soft gel omega 3.
Tetapi kalau syak itu kita ambil dengan minyak squalene, itu lagi baik. Ya, sebab apa? Pembekuan darah ini dia mesti yang terbaik ialah minyak. Dia kena ambil daripada sumber minyak. Apa dia? Minyak-minyak yang boleh kita jadi. Misalnya apa dia? Misalnya garlic oil. Apa tu garlic oil? Minyak daripada bawang putih. Boleh kita ambil. Boleh juga kita ambil bawang lanang. Bawang lanang tu mungkin kalau di Malaysia tak faham bawang lanang tu apa. Lanang tu bawang jantan. Lanang tu jantan. Yang ada bawang tunggal. Dia ada satu yang nama allicin, minyak dia. Enzim dia tu. Allicin ini maka kita ambil dalam bawang tersebut, kita guna bersama dengan syak. Masya Allah, Masya Allah. Allicin ataupun mengkudu adalah pencair. Boleh tak kita gunakan dia bersama syak? Boleh. Boleh tak kita guna dengan ubat pencair darah yang digunakan di rumah sakit? Tak boleh. Itu yang kita kena ingat. Begitu juga SGH. SGH ni tak boleh ambil kepada orang yang ada masalah liver, masalah hati. Orang yang ada menggunakan obat-obat pencair darah. Sebab SGH itu pun dah bertindak sebagai pencair darah. Jadi kalaulah syak diambil dengan SGH, terbaik. Nombor satu. Nombor satu lagi, ya, terbaik. Itu dasar pengobatan kita. Tetapi tak boleh ambil dengan pencair darah yang lain. Warfarin, apa-apa juga ubat-ubat pencair darah. Begitu cara guna dia. Cara guna dia. Sebab apa? Kalau kita ambil syak sahaja, dia tak mempunyai kekuatan sampai begitu. Tak mempunyai kekuatan sama seperti kekuatan ubat-ubat kimia. Ubat kimia hanya sedikit saja tapi kesannya cukup kuat. Kalau ubatan herba banyak, kekuatannya sikit. Tapi macam mana nak buat supaya kekuatan herba ni sama kuat dengan ubat-ubat kimia? Dia mesti sinergi. Bila syak itu kita sinergikan dengan mengkudu. Mengkudu pun cairkan darah juga. Syak pun mencairkan darah juga. Syak sinergikan dengan omega 3 soft gel, cair darah juga. Syak disinergikan dengan garlic oil atau bawang lanang, mencairkan darah juga. Masya Allah. Syak boleh sinergi dengan SGH, mencairkan darah juga. Masya Allah. Baru kita dapat buat terapi, baru dia panggil art of healing. Dia tidak boleh gantung satu-satu kepada ini ambil mengkudu saja, ini ambil syak saja. Dia tak jadi macam tu. Ya, dia tak jadi macam tu. Sebab dalam tubuh badan kita, dia bukan hanya berfungsi untuk satu fungsi saja. Ingat ya, jam yang berdetik itu bukanlah hanya itu jarumnya saja yang menggerakkannya, yang bergerak. Bukan. Tetapi ada mesin-mesinnya, banyak mesinnya tu. Cuba kita buka jam. Tak, buka jam. Bila kita buka jam, kita nampak mesin dia. Mesin kecil, lepas tu besar sikit, besar sikit, besar sikit, besar. Ada mesin kecil dekat bawah ni. Nak gerakkan satu jarum jam ini pun mesin dia, berbagai jenis mesin. Macam itulah tubuh badan kita. Nak gerakkan untuk mencairkan darah, bukan hanya satu organ. Banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi bila kita sinergi, dia kenal semua dengan izin Allah. Baik, Pak Haji berhentikan dulu untuk bagi peluang kepada iklan untuk kita lihat. Silakan.
Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT. Baik, jadi oleh sebab itu kekuatan herba itu di mana? Banyak kali dah Pak Haji selalu duduk bertanya, di manakah kekuatan sesuatu herba? Itu semua orang dah boleh jawab dah. Tetapi kekuatan herba itu letaknya di mana? Sesuatu pohon itu kita faham pada bumi tempat mana dia tumbuh, tetapi sesuatu herba itu bergantung dia dekat mana? Ialah pergantungannya pada synergistic herb, sinergi herba tersebut. Macam kita buat rempah, makanan, buat kek, buat kuih hari raya, buat kelepek pisang. Kelepek pisang pun perencah dia tu, kita nak masuk perencah apa? Masya Allah. Jadi kekuatan kepada masakan itu bukan hanya bergantung kepada bahan-bahan utamanya saja itu, tetapi bergantung kepada bagaimana kita sinergikan supaya dapat menjadikan makanan yang enak dimakan, makanan yang berkhasiat. Sinergi itu penting. Masya Allah. Sinergi inilah yang Pak Haji nak sebut. Ramai orang yang dia belajar herba tunggal. Kita di Nusantara ni kita akan belajar herba tunggal. Ya ada, kita ambil yang tunggal macamnya, kita ambil teh herba. Tapi teh herba plus dengan herba yang lain. Kita tidak sama seperti pelajaran herba di negara-negara luar. Sebab mereka ini mengamalkan konsep herba tunggal. Sebab apa? Sebab mereka mengkaji suatu herba. Misal kata apa? Mengkudu. Mereka mengkaji, mengkudu begini-begini untuk hipertensi, untuk kolesterol, untuk apa semua lagi. Maka mereka buat satu ubat namanya noni jus. Misal kata, ini untuk tujuan apa? Begitu. Kita tidak begitu. Kita berbeza. Kita mengambil secara tradisi. Dulu ni keluarga kita, bapa-bapa kita, moyang-moyang kita mengambil mengkudu ni, dia tak ambil saja-saja mengkudu. Dia tak makan, waktu nak makan tu pucuk mengkudu saja. Ada pucuk mengkudu, ada pucuk cemumar, ada ulam raja, ada dia punya daun kari, ada daun jambu monyet. Tahu tak jambu monyet tu jambu apa? Daun janggus, gajus, ketereh. Itu dia. Masya Allah. Jadi kesemuanya itu digabungkan. Kalau kita tak gabung, dia pecah. Pecah apa? Pecah fungsi. Misalnya apa dia? Jambu ketereh. Jambu ketereh pula. Jambu monyet. Pokok ketereh. Pokok gajus. Pokok gajus itu kalau banyak makan pucuk dia, tahu apa yang akan terjadi? Lupa. Dia akan melemahkan ingatan. Tujuan kita nak makan dia, nak jadikan obat, tapi dia akan melemahkan ingatan. Ambil setiap hari dia akan melemahkan ingatan. Sebab itu dalam kajian mengatakan bahawa tak boleh makan banyak pucuk gajus sebab dia lemah ingatan. Tapi orang-orang tua-tua dia bukan makan macam tu. Jadi itu yang Pak Haji nak sebutkan tu. Dia ada imbangan dia. Dia tak letaklah pucuk gajus saja. Dia letak jantung pisang sama. Kalau ada jantung pisang memang sedap ni. Buka puasa. Jadi sebagainya. Jadi dia letak jantung pisang. Lepas tu dia letak daun pekakak, ulam raja. Dia letak macam-macam lah. Itu semua. Itu baru nama lalapan. Itu baru nama sinergi. Itu baru mana dia panggil mempunyai spektrum yang luas. Bila kita makan itu, dia jadi spektrum yang luas. Hari ni, bila kita cakap pasal spektrum, orang selalu cakap antibiotik spektrum luas. Satu antibiotik boleh ubah. Ini dia punya bakteria-bakteria. 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itu, bila dia banyak bakteria yang dia boleh cover, dia panggil antibiotik spektrum luas. Kita bukan macam tu. Kita makan ulam-ulam bukan antibiotik spektrum luas, tetapi ubat yang luas, ubat yang banyak. Makan pucuk mengkudu, makan pucuk ulam raja, kita makan dengan ulam-ulam yang lain untuk merawat satu penyakit. Kalau kimia, satu ubat untuk semua penyakit dalam bentuk ubat. Tetapi mengubat satu penyakit itu
Dia cover semua. Sebab itu jangan tersalah kita faham ketika Nabi kata habbatus sauda untuk semua penyakit, berarti tercover semua ni. Ya, maksudnya tercover sebahagian besar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Macam mana habbatus sauda boleh tercover semua? Sebab habbatus sauda itu pertama, dia bersifat alami. Yang kedua, dia ada minyak. Yang ketiga, dia memperbaiki sumber utama. Apa dia? Immunity. Bila dia pergi kepada immunity, kalau immunity itu kuat, dia dapat menolak semua jenis penyakit. Immunity macam iman lah. Immunity macam iman. Immunity turun naik, iman pun turun naik. Kalau iman kita kuat, dalam bulan Ramadan ini, habis kita baca Quran 30 juzuk. One day one juzuk. Tapi kalau iman tak kuat, tak habis juga. Ya, tak habis juga. Jadi itu adalah di antaranya yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa di sini ialah konsep sinergi. Ya, baik. Satu lagi kena ingat ya, satu konsep tenaga. Yang ni menarik. Tolong bagi perhatian sungguh-sungguh. Sejauh yang kita belajar hukum tenaga, ini Pak Haji nak ulang balik supaya kita faham macam mana kita nak faham dalam konsep tenaga. Tenaga itu datang daripada cahaya matahari. Allah bersumpah dengan matahari. Jadi bila cahaya itu datang dengan tenaga matahari, jatuh ke atas daun. Daun itu bertukar daripada tenaga cahaya menjadi tenaga kimia. Kimia dalam daun. Dalam satu proses fotosintesis. Kemudian disimpan di dalam pohon tersebut. Ada pada akar, ada pada batang, ada pada daun, ada pada bunga, ada pada buah. Bila manusia atau haiwan mengambil daripada daun-daun tersebut, rumput sekalipun, maka dia dapat tenaga. Ini telah pun kita terangkan. Pak Haji dah terangkan. Tetapi tahu tak, ada satu tenaga lagi yang muncul dengan satu kekuatan yang luar biasa. Apa dia? Tenaga daripada rumpai-rumpai laut. Rumpai-rumpai laut. Rumput-rumput laut. Masya Allah. Ini kita panggil alge. Alge biru. Apa tu alge biru? Dia adalah spirulina. Jadi bila ikan-ikan memakan spirulina, dia akan mendapat satu tenaga yang kuat. Begitu juga dengan ikan paus ni. Kerana dia hidup itu panjang usianya dan di dalam laut yang sebelah dalamnya itu, maka dia mendapat banyak makanan-makanan laut yang menguatkan pada ikan syak tersebut. Jadi bila kita ambil, lihat ya. Pertama, orang yang ada masalah ginjal. Masalah ginjal, dia makan pun macam mana pun dia lemah. Lemah, letih, lesu. Mana pergi makanan dia? Kalau kita katakan dia dah makan dah nasi, tak kuat-kuat juga. Sebab apa? Sebab nasi tu nasi putih, nasi yang telah dikuras. Sebab tu Pak Haji kata nak dapat tenaga, makan nasi hitam. Nasi beras hitam, beras merah. Tu kan ada dia punya warnanya. Itu yang pertama. Orang yang kena penyakit paru-paru, Allah, lemah. HIV, lemah. Itu ada antara penyakit-penyakit yang Pak Haji sebut kata yang menyebabkan dia lemah. Termasuklah jantung. Yang kita nak cerita kadang-kadang sampai orang tu menggetar macam tu, lemah berjalan. Ya. Sebab apa lemah itu? Sebab dia tak ada tenaga. Kemana pergi tenaganya? Tenaganya tak boleh proses. Jadi macam mana saya nak dapatkan balik tenaga tersebut? Dia duduk di dalam dua. Pertama, minyak squalene. Yang kedua, dia duduk dalam syak katilah. Bila kita ambil syak itu, maka dengan automatik seperti kita ambil satu suplemen tenaga. Satu suplemen. Kita selalu lihat ada suplemen-suplemen yang dibuat, yang dijual untuk mendapatkan energi. Kita ahli herba, energi dia, suplemen dia betul daripada jus, daripada sayur-sayuran,
daripada nasi yang berwarna, salah satunya ialah syak. Jadi oleh sebab itu, kalau orang tu ada masalah paru-paru, ada asma, kita bagi syak. Syak itu dia menguatkan paru-paru. Macam mana boleh tahu kata dia menguatkan paru-paru, orang tu pulih tenaga balik? Syak itu kita bagi kepada orang yang ada masalah jantung. Tak kira jantung bengkak ke, jantung lemah ke. Macam mana kita tahu bahawa syak itu telah mula repair kepada orang yang ada masalah jantung? Kita tengok dia jadi semakin bertenaga. Kita bagi kepada orang yang ada masalah ginjal. Macam mana kita tahu bahawa syak ini telah bagi tenaga kepada ginjal untuk repair? Kita tengok orang tu ada tenaga. Macam kita lah. Orang yang kena penyakit kanser, dia hilang tenaga, lagi perasaannya pun makin lemah. Ya, jadi bila dia jadi makin lemah, makin hilang itu, macam mana kita nak tahu kata syak itu berfungsi? Dia timbul semangat balik. Timbul semangat itu kita belajar daripada suara. Ketika kita jumpa orang sakit lah, misalnya dia bercakap tu semangat sekali. Itu maksudnya kita letak bahawa dia mempunyai tenaga. Kalau dia cakap pun, saya pun tak tahulah Pak Haji, sakit saya ni, tak apalah. Dia mengambil sikap macam berputus asa. Berartinya dia sudah hilang tenaga. Dia lemah, dia tak upaya lagi. Dia tak bangkit lagi apa yang Pak Haji sebut tadi, willpower. Dia tak bangkit lagi semangat di dalam tubuh badannya itu sendiri. Sebab apa? Sebab dia hilang tenaga. Jadi bila hilang tenaga ni, energi ni nak ambil kat mana? Guna ozon? Atau kita pergi mandi laut? Nak mandi laut pun tak ada tenaga. Nak mandi sungai? Bukan itu saja. Tengok dunia pun sudah tak bertenaga lagi. Dunia tak memberikan girah. Orang panggil, dalam bahasa Indonesia panggil girah. Girah ni maksudnya bagi semangat. Semangat hidup. Tengok gelap saja, menangis saja, kecewa saja, macam nak mati saja. Sekejap-kejap tak mau buat dah bisnes bersama dengan HPA. Nak lari ke mana? Dia kata saya nak lari duduk kat pesantren, dekat pondok-pondok, duduk berzikir-zikir sebagainya. Itu bukan. Itu perasaan yang dikalahkan. Bangkit kembali perasaan tu. Kena bangkitkan kembali perasaan itu supaya kita dilahirkan sebagai umat dakwah. Kita bukan dilahirkan untuk menjadi orang jadi rahib. Seperti mana pendeta-pendeta tu menjadi rahib. Kita bukan macam tu. Kita umat dakwah. Umat yang merangkul orang-orang ramai. Bukan umatnya kerja hidup kita sendiri saja. Duduk gitu. Rasulullah SAW dia bukan duduk bersendirian. Bila turun saja ayat Iqra, Rasulullah SAW turun bersama dengan rakyat, membetulkan umat-umat di bawah. Tak kiralah rakyat kecil ke, rakyat besar ke, maharaja ke. Itulah kerja umatan dakwah. Kerjanya Rasul. Jadi kita ini kalau mau menjadi kuat, maka kita kena buat kerja Rasul. Iaitu merangkul seramai mungkin orang, dibawanya untuk berjalan beramai-ramai, package, trip, rombongan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui satu kaedah namanya tip nabawi. Itu matlamat kita. Kalau matlamat kita hanya untuk jual barang, matlamat kita untuk dapat bonus MLM, matlamat kita hanya untuk dapat nama herbalist, itu lupakan, sia-sia saja. Matlamat yang tak pernah sampai. Dia tak jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia tak jadi macam tu. Dia ada untuk kepentingan peribadi dia. Kalau ikut kepentingan peribadi, Pak Haji duduk rehat-rehat saja. Duduk rehat saja dekat Gunung Jerah ni, tengok bukit, tengok sungai, tengok ikan-ikan, kerja gembira-gembira saja. Kalau ada duit sedikit kita buatlah banglo di atas puncak gunung, di bawah deru angin.
Duduk atas puncak gunung dengar bunyi angin. Oh, ada lagi pokok pine, pokok cemara. Oh, enak sekali. Ada kuda putih pula yang boleh berlari kencang. Oh, kita nampak cantik sekali. Tapi kita tak pilih gitu. Kita pilih jadi orang berjuang, orang berdakwah. Itu yang kata sudah sunnah orang berjuang mengembara. Itulah terus Pak Habib lah. Pak Haji intro saja. Sudah sunnah orang berjuang. Sebab itu adalah kegembiraan kita. Itu ummatan dakwah. Jadi kita pilih. Kita pilih. Kita tidak menyesal dengan pilihan kita. Kita pilih ini untuk bersama dengan saudara-saudara kita, untuk lihat sedikit permasalahan orang sakit. Sebab itu saja yang kita punya. Itu saja yang kita ada, sikit keupayaan. Baik. Jadi oleh sebab itu, maka asas pengobatan ialah tenaga. Kalau sudah tak ada tenaga, bagaimana nak memulihkan tenaga? Syak katilak. Ada orang bertanya, Pak Haji, syak katilak Indonesia tu macam mana? Macam mana? Ya Allah, dah Pak Haji terangkan. Pak Periuk Haji itu meresepkan itu hasil daripada perbincangan dan persetujuan, dan juga resepnya itu boleh dikatakan resep persetujuan Pak Haji. Pak Haji kata, oh macam ni Pak Periuk Haji, kita ubah ni mesti kan. Konsepnya itu. Maka Masya Allah, cuba rujuk pada Pak Periuk Haji. Berapa banyak orang yang ada kanser yang dah sembuh dengan kaedah daripada syak Indonesia. Kalau sembuh tu berjaya lah. Hebat. Kita lihat ni, Masya Allah, Masya Allah. Jadi janganlah ada orang duk mempertikaikan, aku percaya syak Malaysia saja, syak Indonesia tak. Salah. Sama juga orang kalau membuang syak di Indonesia itu macam membuang keilmuannya Pak Haji. Sebab apa? Sebab itu juga peracikan Pak Haji. Pak Periuk Haji, tu Periuk Haji, ni Pak Haji. Sama juga Pak Periuk Haji, Pak Haji sama. Berapa banyak dah Pak kita rawat orang dengan syak ni, yang kena limfoma, ya, yang kena kanser, plus kanser. Allah, dah banyak, bukan sikit. Jadi kalau ada orang yang masih lagi nak mempertikaikan, berartinya dia baru muqaddimah. Muqaddimah ni tahu apa? Introduction. Permulaan nak belajar herba. Dia belum tahu lagi tentang khasiat-khasiat herba yang sebenarnya. Jadi oleh sebab itu, maka insya-Allah cukup yang ada kat Indonesia tu dah cukup. Apatah lagi bila syak itu ada, ambil dengan squalene. Jangan lupa, apa pun mesti resepkan dia dengan squalene atau syak. Jangan lupa itu. Oh, kami selama ini faham bahawa syak ni untuk kanser saja. Tidak. Tubuh badan kita ini jadi kanser ke, jadi stroke ke, jadi apa juga sebab kerana asam dalam tubuh badan tu tinggi. Asam tu kerana kekurangan oksigen. Macam mana caranya kalau bumi itu asam? Macam mana kalau tanah pertanian itu asam? Tanah pertanian itu acidic. Macam mana? Caranya ialah melakukan pengapuran. Letakkan pupuk baja kapur. Letak kat situ. Bila kita letakkan, tak kiralah dolomite ke, azomite ke, kita letak kat situ, baru pokok dia naik. Kalau kita tak letak baja kapur tersebut, dia pokok tak mau naik. Pak Haji tanam pisang. Tanam pisang itu di Kampung Selamat di Pulau Pinang. Tempat tak mau naik. Apa pun tak naik. Rumput pun tak mau naik. Macam mana nak menanam pisang? Orang tanam sebelum ni serai tak naik. Tanam tebu pun tak naik. Tanah gersang mati sebagainya. Tetapi kenapa kita dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah, apa yang Pak Haji sebut ni semua daripada mula sampai akhir biiznillah. Itu di antaranya kita tidak ada kepandaian apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada apa-apa. Bila kita menanamnya, bagaimana hari ni pisang keluar, Masya Allah, banyak pula tu. Banyak pula. Keluar terus menerus. Bukan hanya dia keluar pisang, banyak. Anak-anak yang banyak. Tak habis. Tak habis. Subhanallah. Macam mana? Sebab
Pertama sekali, kita hidupkan dulu bumi tersebut. Apa yang kita gunakan? Pengapuran. Buat pengapuran. Jadi sebab tu orang yang belajar ilmu pertanian, dia akan pergi tengok pH dia, pH dia tu berapa? Biasanya 6,5 pH-nya. Oh, itu memang bagus. 6 tu memang bagus lah. Dengar ilmu pertanian hidayah. pH ni walaupun dia tinggi itu artinya walaupun dia 6, 7, 8 kan, 6 lah biasanya, 6 sampai 7 lebih tu. Biasanya kalau tinggi macam tu pun kena masukkan pupuk kapur. Wajib masuk. Biasanya kita pergi test dulu, kita test je. Oh, ini pH-nya pun dah cukup, tak perlu lagi masuk pupuk kapur. Itu salah. Kalau dah bumi itu tak tumbuh, mesin alat test itu tunjuk cukup, jangan percaya pada alat test ini. Ya, sebab kita walau macam mana pun kita kena masukkan pupuk kapur. Begitu juga tubuh badan kita. Tubuh badan kita ini jadi asam. Bila tubuh badan kita asam, apa yang menghilangkan asam tersebut? Dia mesti datang daripada kalsium. Kalsium daripada mana? Tulang. Tetapi yang menariknya, Masya Allah, yang menariknya lagi, oleh kerana Pak Haji dah sebut bahawa tulang ikan hiu ni dia bukan tulang, dia cartilage, rawan, maka pembentukan dia dengan pembentukan kalsium dan fosforus, dengan pembentukan 2 nisbah 1, 2 kalsium 1 fosforus. Kalau orang faham betul-betul, dia sudah boleh menangkap apa yang bakal Pak Haji sebut. Bila percanturan di antara 2 satu ni, 1 fosforus dengan 2 kalsium ni ikatannya bersama, maka dia jadi ubat untuk menguatkan ingatan. Kuat ingatan. Ya Allah, selama ini aku belajar yang kuat ingatan itu hanyalah omega. Ya betul. Omega itu untuk menguatkan ingatan. Tapi ada satu lagi yang menguatkan ingatan, ialah fosforus. Tetapi dia mesti terikat dengan kalsium. Di mana kedudukannya yang elok ini, kalsium dan fosforus ini ada di dalam syak. Allahu Akbar. Inilah yang Pak Haji nak sebutkan, bahawa dia mempunyai satu yang sangat seimbang. Keseimbangan yang ada dalam syak itu sama keseimbangan dengan daya mental ingatan manusia yang Allah ciptakan untuk menguatkan ingatan. Kalaulah dahulunya Pak Haji ceritakan radio IQ, khususnya untuk menguatkan dia punya ingatan kita, hasil daripada herba-herba yang kita gunakan, daripada buah-buahan, daripada daun, daripada ikan. Begitu juga hari ini kita kena belajar satu pelajaran baru, fosforus untuk ingatan. Bukan DHA saja, bukan ikan itu diambil pada DHA omega saja, tapi daripada mineral juga menguatkan ingatan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka mineral ini, lihat, mineral ni dia ada 2 pelajaran yang kita kena faham bila kita sebut mineral. Dia tak jadi kuat kalau tidak ada vitamin. Vitamin dia tak jadi kuat kalau tak ada mineral. Jadi kalau ambil syak, dia ada mineral. Ambil squalene, minyak daripada hati syak, itu dia ada vitamin. Vitamin D. Vitamin D bercampur dengan kalsium dan fosforus ini, dia menguatkan bukan hanya untuk tulang, tapi menguatkan ingatan. Masya Allah. Kalau kita ambil omega 3, jadi sebab itu syak itu ambil plus dengan omega 3. Dia akan menguatkan lagi ingatan seorang itu. Sebab omega 3 itu ada DHA, DHA. Sementara syak ini dia ada fosforus. Masya Allah, subhanallah. Yang kedua, yang bernama mineral ini dia tak musnah. Kalaupun misalnya kata di dalam pokok pegaga ni, pokok pegaga ni adalah mineral. Memang betul ada mineral. Kita pergi panaskan dia, didihkan dekat dia, tuang air panas dekat dia, hilang tak mineral? Dia tak hilang.
Vitamin boleh hilang. Vitamin boleh hilang, tetapi ada vitamin yang tak hilang. Ya, sama juga seperti kita ambil di dalam syak ini. Mineralnya tidak hilang. Mineralnya yang duduk dalam keadaannya yang alami terikat 2:1. 2:1 ni adalah mineral yang terikat dalam satu kombinasi yang paling cocok untuk ingatan manusia. Masya Allah. Sebab dia menghidupkan saraf-saraf, dendrit, motorik nerve, neuron nerve. Dia menghidup balik saraf-saraf yang ada di dalam otak manusia. Sama macam kita ambil omega. Sebab itu dalam susu formula sekarang dia tulis itu, okey, susu formula plus omega. Sebab apa? Sebab nak menguatkan otak. Syak juga menguatkan otak. Soalannya, boleh tak syak ni diambil oleh anak-anak kecil? Kerana nanti kalau kita ambil dia, kita bimbang anak tu tidak jadi besar pula. Ya Allah, itu kalau kita ambil daripada satu benda yang ekstrak. Pak Haji dah sebut, misal kata omega 3 kita. Omega 3 kita ni ada dua. Satu omega 3 soft gel. Satu omega 3 dalam bentuk bubuk, kapsul. Kita nak bagi omega 3 kepada anak-anak yang mana? Yang bentuk kapsul. Yang bentuk kapsul itu kita campur dengan apa? Bubur. Bagi anak-anak makan bersama dengan bubur. Kemudian mengikut ilmu dia, kalau omega 3 itu terlalu tinggi, nanti darah jadi terlalu cair. Bimbang kepada dua orang. Yang pertama, orang yang nak buat operasi. Kalau darahnya cair, nanti bleeding. Yang kedua, kalau darahnya cair itu boleh menyebabkan kalau ibu nak bersalin, nanti bleeding juga. Jadi maka ilmu kedoktoran mengatakan jangan ambil terlalu banyak omega 3 soft gel, sebab dia boleh jadi bleeding kepada dua golongan. Pertama, orang yang nak operasi, satu lagi orang yang nak bersalin. Baik, soalannya, apakah dengan kita mengambil soft gel yang dikeluarkan oleh kita itu akan menyebabkan bleeding? Sampai hari ini Pak Haji dah keluar dah, mungkin dah 20 tahun lebih dah, belum ada lagi kes tumpah darah bleeding. Belum ada. Pasal apa? Itu yang dikatakan sinergi. Itu dipanggil synergistic herb. Itu dia panggil art of healing. Jadi oleh sebab itu, maka bila kita sebut kata ini, berartinya kita ambil ini dia tidak mendatangkan permasalahan. Apatah lagi kalau kita ambil dalam bentuk bubuk, bentuk serbuk. Dia bukan bentuk dalam bentuk ekstrak minyak. Bukan dia mempunyai sifat begitu. Tapi kalau ambil dalam bentuk ekstrak minyak, dia sinergi dengan herba lain, dia tak jadi. Bapa ibu sekalian, di Malaysia ni ada 40 herba yang tak boleh ambil, ada racun. Ada racun. 40 jenis herba yang tak boleh diambil, yang ditenaraikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada pun yang tak boleh ambil kerana dia beracun. Misalnya datura. Datura itu kalau di tempat Pak Haji dia panggil pokok pungar. Pokok pungar, pungar hitam. Dia ada buah dia tu pun, buah dia pun macam menakutkan, macam virus corona juga. Buah dia nampak hitam sebagainya. Ada macam berduri-duri sebagainya. Pokok itu beracun. Pokok datura. Tapi nak bagi tahu kepada bapa ibu sekalian, pokok beracun ni digunakan ubat untuk hilangkan asma. Dengan ambil apa? Ambil dia punya pucuknya. Kita memang tak boleh makan. Ambil pucuknya, disapukan di bahagian dada anak-anak yang asma. Sama juga dengan pokok sisik kelah. Pokok sisik kelah ni macam mana pula ya? Tak apalah, sebut-sebut saja dulu. Pokok sisik kelah ni, sisik kelah. Bila katakan sisik, berartinya untuk masalah kulit yang bersisik. Kelah itu maksudnya ikan. Jadi maksudnya kita nak tunjukkan kata bagaimana cara untuk nak bersihkan orang, anak-anak yang kena penyakit kulit menggunakan daun sisik kelah. Kita tumbuk, kita campur bedak sejuk, kita letak.
Tetapi sisik kelah itu juga untuk kita letak di bahagian dada, elakkan daripada anak tu asma. Kalau kita tak mau guna itu, kita guna pokok kecubung. Pokok datura ini boleh kita gunakan. Begitu juga dengan yang beracun, iaitu ubi ara. Ya, di mana ubi gadung yang mempunyai keracunan, tapi orang dulu dia ambil ubi gadung tadi, dia potong-potong, dia masuk ke dalam satu raga, dia letak dekat sungai. Sungai yang mengalir, sungai itu akan membersihkan sampai dia nampak ketam pergi makan ubi. Dulu banyak ketam pergi makan ubi tersebut, maka kalau ketam sudah makan, menandakan ubi itu sudah hilang racun. Subhanallah, pengkajiannya, observe-nya, mereka memerhatinya dengan begitu halus sekali dia punya pemerhatiannya. Baik, jadi itu yang Pak Haji nak sampaikan, ialah bagaimana pengambilan syak ini disinergikan dengan yang lain. Masya Allah, kalau yang lain kita menemui yang baru-baru, misalnya bajakah lah untuk semua jenis kanser, sinergikan dengan syak. Pak Haji percaya sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik, dan banyak akan membantu orang, insya-Allah. Ya, Muslim yang baik itu Muslim yang banyak manfaatnya kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.